Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dirahmati pengarah Tuan Timbalan Pengarah Tuan Azmi dan yang lain-lain lah, insyaAllah. Serta sekalian peserta puspen, pertama kita syukur kepada Allah diberikan kesempatan pada petang ini untuk bertemu sejarah, insyaAllah dalam masa kurang lebih setengah jam. Sebenarnya saya nak sebut di sini bagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haqq ila akhir ayat. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam akan sentiasa ada di kalangan umat aku ini satu kelompok yang akan mendapat kemenangan zahirina 'alal haqq, kemenangan di atas kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini mungkin kita ada mendengar tentang apa yang berlaku di Palestin, bagaimana keadaan di Palestin itu, terutamanya sekarang di Gaza, bermula dengan diletup, dibom dengan senjata yang pelbagai. Senjata yang digunakan itu lebih teruk daripada mana-mana senjata. Dan saya akan cerita sedikit senjata dia. Begitu juga mereka telah meletupkan seluruh, kita kata lebih kurang 80 sehingga 90% keadaan yang ada di Gaza, di Palestin itu telah dihancurkan oleh pihak Israel. Hanya kerana dia menggambarkan mereka mahu membunuh, membinasakan orang-orang yang disebut sebagai pejuang-pejuang Hamas ataupun pejuang Brigade Al-Qassam. Dan mereka menggunakan alasan itu untuk menghalalkan darah dan nyawa yang ada pada rakyat yang ada di Gaza, rakyat Palestin. Sama ada rakyat itu orang Islam ataupun orang Kristian ataupun orang-orang daripada agama yang lain. Sekarang ini lebih daripada 100,000 lebih. Kita rasa mungkin lebih 100,000 dah, bukan 100,000, 100,000 yang cedera, yang berhadapan dengan kesusahan. Bayangkan sekarang dalam keadaan dikepung, bukan saja dibom, diserang, dikepung, sehingga kan bantuan kemanusiaan pun tak dibenarkan. Air, makanan, ada di kalangan anak-anak di sana yang mati kebuluran ni sekarang. Sekarang ni malahan mereka telah dihalau daripada sebelah utara Gaza, sebelah utara, dibom, ditembak dan sebagainya. Mereka lari pergi ke selatan. Sekarang selatan mau pergi bom, sudah pun diletupkan di bom. Dan sekarang dah sampai masuk ke Rafah. Rafah ni sempadan antara Gaza dengan Palestin, dengan Mesir pun mereka serang sekarang. Jadi mereka tembak daripada sebelah kanan, pergi supaya semua kumpul kat sebelah kiri. Sekarang mereka tembak daripada sebelah kiri supaya kumpul di tengah. Dan sekarang yang tinggal tunggu di tengah, hanya menantikan waktu untuk ditembak dan dibunuh oleh Israel. Angka kematian sekarang ni telah pun menjangkau lebih daripada 30,000 yang diketahui. Itu yang kita kesan, yang kita tahu. Yang tak tahu kita tak dapat lagi lah, maknanya dengan runtuhan bangunan dengan sebagainya. Dan sebab itulah pada petang ini kita nak menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menggambarkan kita di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kamu pasti jumpa, kamu pasti bertemu di kalangan manusia itu asyaddan nas, mereka yang paling dahsyat, bahasa kita paling teruk sekali, permusuhan dia kepada orang yang baik, yang beriman, yang yakin dengan Allah.
Jadi bukan hanya orang Islam, mana-mana orang beragama pun mereka tak suka, kan? Sebab Allah gambarkan orang yang beriman. Allah tak sebut orang yang Muslim, tak, kan? Siapakah mereka? Zionis al-Yahud, Zionis Yahudi, dan juga wallazina asyraku, mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana rupanya dalam keadaan hari ini yang aman damai, kalau di Malaysia ni, dalam keadaan yang kita rasa boleh bergerak ke sana ke sini dengan baik, boleh pilih apa kita nak pilih, nak jadi baik ke, nak jadi jahat ke, nak jadi apa pun boleh. Di negara kita ini ada musuh, dan mereka bukan saja musuh tapi dahsyat. Saya nak cerita sikit macam mana kedahsyatan mereka. Mereka bukan saja merampas tanah, merampas rumah, mereka juga merampas ladang-ladang orang-orang Palestin. Mereka juga menangkap dan membunuh. Bayangkan, kita lihat kalau ada orang datang ke rumah kita, dan kemudian ketuk pintu rumah kita, dan lepas tu kita buka pintu, tengok siapa dia, maka dia kata pada kita yang dah lama duduk kat situ, mungkin dah duduk ratus tahun dekat rumah tu, tanah tu, maka dia kata, tuan tolong keluar, ni rumah aku, dia kata, ni rumah aku. Maka dia kata, mana rumah kamu pula, kan? Kami dah duduk sini, ada geran tanah. Dia kata rumah dia. Maka sekiranya orang yang ada di situ membantah, melawan, maka semua yang membantah dan melawan akan ditangkap dan diseksa. Sampai peringkat kita melihat anak yang umur 9 bulan, bayi dan juga wanita hamil turut sama ditangkap, turut sama dipukul, diseksa di dalam penjara. Tidak kurang daripada itu, kita melihat dengan akta yang mereka buat sekarang di West Bank. West Bank namanya di sebelah barat, namanya di sebelah barat. Yang Gaza ni sebelah timur menghadap ke laut, yang sebelah barat di mana adanya Masjidil Aqsa. Pada hari ini rupa-rupanya mereka telah melaksanakan berbagai perkara, merampas. Kalau dulu mereka kata anak-anak muda baling batu, kan? Dia kata ini anak-anak pengganas, kan? Dia tembaknya dengan peluru hidup, dia tembaknya dengan gas pembenih mata dan sebagainya. Hari ini walaupun tak baling batu, walaupun tak ada duduk di jalan raya ke nak membantah sebagainya, mereka pergi ke rumah-rumah, dia tembak di dalam rumah dengan gas pembenih mata. Jadi orang pun keluar daripada rumah, maka jadi satu akta, sekiranya rumah orang Palestin yang kosong, dia boleh jadi rumah dia, dia boleh ambil rumah tersebut. Kalau tak kosong pun mereka ambil. Ini keadaan telah terlalu parah, terlalu parah, kemuncak. Kalau kita kata apa yang dia boleh buat untuk menyusahkan, menyiksa ataupun menyakiti seseorang manusia, maka semua ada kat sana. Kalau saya nak cerita banyak-banyak sangatlah. Cuma apa saya nak gambarkan pada sekalian hadirin hadirat, sungguh-sungguh kan mereka melakukan perkara yang terlalu jahat sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Allah SWT tadi, manusia yang paling jahat yang kamu akan jumpa. Hari ini mereka telah melakukan pembunuhan beramai-ramai, disebut sebagai genocide, kan? Telah pun diisytiharkan oleh Security Council and United Nations, ataupun kita kata Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dah pun menyatakan bahawa kena ceasefire, kena berhenti tembak, jangan tembak dah. Tapi mereka masih lagi menembak dan masih lagi membunuh rakyat Palestin. Jadi kita lihat perkara ini telah berlaku setelah menghampiri 80 tahun, sejak daripada 1948 sehinggalah sekarang. Dan kita melihat perkara ini telah sampai kepada kemuncak. Sebab itulah pada tahun 2010 saya masih ingat lagi, masa itu kami bersama kurang lebih 688 orang, atau kita kata 700 orang lah, dengan 7 buah kapal. Pada masa itu pertama kali melalui satu konvoi laut disebut flotilla, konvoi laut pelayaran daripada Turki menuju ke Gaza. Jadi pada masa itu Allah izin keadaannya amat kritikal,
kerana mereka telah melakukan berbagai perkara yang zalim. Mereka telah bina tembok setinggi 10 hingga 12 meter, malahan ada tempat yang lebih lagi daripada itu tinggi tembok tadi itu, sepanjang sempadan Gaza sejauh 850 km sepanjang. Kemudian bukan saja sebelah darat mereka bina tembok, tak nak bagi orang masuk orang keluar, bantuan ke makanan ke, mereka gali pula tembok ke bawah lebih daripada 30 meter ke bawah, untuk nak memastikan kalau dia buat terowong pun tak boleh lepas. Ini yang berlaku di Gaza, menyebabkan mereka telah melakukan berbagai kejahatan demi kejahatan. Jadi pada masa itulah satu rombongan kurang lebih 400 NGO seluruh dunia. Dari Malaysia kita ada kurang lebih gabungan 30 NGO. Pada masa itu rakyat Malaysia ada 12 orang, 12 orang, rakyat Indonesia ada 12 orang yang sempat saya kumpulkan, diamanahkan masa itu untuk nak memimpin pasukan Asia Tenggara. Maka ketika berada di sana, kami mengikuti kapal yang disebut flotilla Mavi Marmara tu kan. Maka dalam perjalanan itulah diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kami masuk ke kawasan laut antarabangsa di Laut Mediterranean menuju ke kita kata pantai Gaza, kurang lebih 70 km, 70 batu nautika dari pandai terdekat. Pada 31 hari bulan Mei kami telah diserang, kami dah serang. Dan bagaimana pada masa itu kita melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana jahatnya komando-komando tersebut. Ketika kami diserang pada hari berkenaan 30 hari bulan tu, 30 hari bulan petang tu kami berkumpul. Satu perjalanan yang kita kata one way lah, maknanya masa tu naik kapal kita tak tahu apa jadi. Israel lah bagi amaran, dia kata dia nak serang, tapi kita tak sangka dia serang di laut antarabangsa. Bukan kita masuk lagi kawasan dia, bukan kita ceroboh pantai dia, bukan kita masuk kawasan-kawasan yang mana dia larang, kawasan-kawasan lebih kurang 12 km dari pantai, merupakan perairan mereka. Kita tak kacau pun dia. Kita berada di laut antarabangsa dan menuju ke Gaza. Dan Gaza itu adalah tempat yang dimiliki oleh Palestin. Maknanya pantai bukan pantai Israel, pantainya adalah pantai Palestin. Pada masa itulah jadi kita berjalan daripada Turki di Antalya, lokasinya di antara selatan Turki. Jalan-jalan lebih kurang sehari 2 hari, masuk hari yang ketiga kita bergerak ke sana. Tiba-tiba dikumpulkan macam apa yang berlaku sekarang ni, dikumpulkan semua dalam kapal. Kemudian ketua daripada Turki, Bulan Yildirim, dia kata apa, hari ini kami dapat berita daripada kawan-kawan di Jerusalem atau kawan-kawan di Tel Aviv, wartawan-wartawan, jurnalis yang ada di sana, menyatakan bahawa Israel sedang membawa satu batalion dengan kekuatan 70% dia, dengan 2 kapal selam nuklear, 4 kapal perang di atas, dan lebih daripada 30 bot Zodiac yang membawa komando, lebih kurang 10 hingga 15 orang satu bot, bersama dengan helikopter Apache dan beberapa kapal M16 ataupun kapal F-16 ataupun jet pejuang, sedang menuju ke arah kami. Masa itu kami di tengah laut lagi. Lepas ni, lepas waktu asar macam ini, tiba-tiba dia tanya, adakah kita nak terus menuju ke Gaza, hantar bantuan kemanusiaan tadi, ataupun kita nak patah balik, balik ke Turki. Semua diam. Kalau kita terus ke Gaza, malam ini jangkaan pukul 11 malam akan bertembung dengan komando Israel. Kalau kita patah balik, selamatlah, tak ada apa-apa. Jadi semua diam. Sehinggalah Bulan Yildirim, ketua disebut, kata, aku malu, dia kata, aku malu pada Allah kalau Allah panggil aku pengecut. Hanya dengar komando nak datang dari kita kata Israel dengan kekuatan 70-80% batalion, ketumbukan satu kekuatan tentera laut, komando-komando kita dah patah balik. Aku malu. Kalau orang lain panggil aku pengecut, aku tak ada masalah. Tapi kalau Allah
cap aku sebagai pengecut, kan? Maka aku malu sangat. Kemudian aku lagi malu apabila anak-anak Gaza yang sekarang sedang menunggu di pantai Gaza sejauh lebih kurang 40 km sepanjang pantai Gaza tu, anak-anak, orang tua, wanita-wanita, ibu-ibu, semua, kan? Bapak-bapak semua kumpul kat tepi pantai nak tunggu flotilla datang. Sebab sepatutnya perjalanan dari Antalya Turki menuju ke Gaza hanya ambil masa 15 jam sahaja. Kalau direct terus lebih kurang 15 jam sampailah, kan? Tapi kata aku malu, kan? Apabila anak-anak di Gaza, ibu-ibu di sana, atuk nenek kita dan saudara kita mengatakan kamu pengecut, hanya dengar komando nak datang, kan, dah patah balik semula ke, kan, Turki. Saya ingat lagi masa tu semua diam, tak ada seorang pun cakap. Akhirnya ada seorang tua, An-Nashih Alwan nama dia, daripada orang Arab, daripada Jordan. Dia bangun, dia kata apa, kita teruskan di Gaza. Dia kata dalam bahasa Arab lah, kita teruskan di Gaza, takbir, Allah Akbar, Allah Akbar, semua takbir, Allah Akbar. Dan orang-orang yang bukan Islam pun takbir sekali, ya. Jadi masa tu kita dah tekad, pergilah. Kalau datang komando, datanglah. Kalau tembak dan bom, tembaklah, bomlah, kan? Kita dah bersedia untuk memegang prinsip perjuangan masa itu, mempertahankan manusia, keamanan dan juga keselamatan umat. Jadi pada masa itulah kami pun pergi terus pergi sana, kan? Lebih kurang pukul 11 malam. Allah izin malam tu agak gelap gelita, malam 31 hari bulan, dia gelap lah, bulan tak ada, kan? Bulan baru anak bulan keluar, lebih kurang itulah, kan? Jadi kita nak gambarkan malam tu gelap di Laut Mediterranean. Tiba-tiba Allah izin, kan? Dalam perjalanan tu tiba-tiba datang ikan lumba-lumba. Sepanjang kami berlayar tak pernah nampak seekor ikan pun. Tapi malam tu ikan lumba-lumba besar manusia ni ikut kapal, lompat. Jadi saya tengok, wah, hari ni ada ikan lah, ada ikan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara sekalian, rupanya setelah berlaku perkara-perkara yang berlaku itu, baru kita tahu rupanya ikan lumba-lumba mengiringi kapal-kapal yang ada supaya menghalang tentera-tentera itu serang awal malam-malam. Mereka nak serang malam-malam, sebab mereka nak menutup gelap, dan juga dia jamkan signal, jadi orang tak boleh nampak kalau serang malam. Tapi rupa-rupanya ikan lumba-lumba melalang sehinggalah waktu subuh. Jadi malam tu kami semua tak tidur. Yang tidur pun tidur ayam itu aja, sebab kita tengah tunggu datang komando tu. Jadi memang perasaan bermacam-macam. Sehingga kan saya ingat ketika solat maghrib jamakkan dengan isyak pada masa itu, ketika solat maghrib isyak tu, kan, solat tu daripada imam daripada Jordan, menjadi imam pada masa itu. Pertama kali masa nak sembahyang, tiba-tiba Hilary Capucci nama dia, seorang Archbishop dari Vatican Rome, bersama atas kapal. Dia berdiri belakang imam. Jadi imam kat sini, dia berdiri belakang imam. Dah tua dah, dia pakai baju Archbishop dia lah, bukan baju padri, baju Archbishop, ada topi dia. Jadi kita tanya, tuan nak buat apa berdiri belakang imam? Maka pada masa tu kita pun ambil kursi, duduk kat satu soft depan bersama yang lain. Pertama kali dalam sejarah dunia, orang Kristian solat berjamaah dengan orang Islam. Kenapa? Kerana nak berhadapan dengan Israel, Yahudi, komando yang jangkanya jumpa malam ni pukul 11 malam. Dia angkat tangan, dia semayang duduk cara dia. Bila rokok, dia rokok macam tu sikit. Bila sujud, dia sujud, dia rokok sampai habis sesujud macam kita semayang. Tapi pada masa tu dia semayang duduk. Jadi nak sebut kat sini, ketika itulah imam baca doa. Apa di antaranya doa kunut nazilah. Dia kata, ya Allah, sesungguhnya kami lemah, kami tak ada apa-apa, ya Allah. Kami akan bertembung dengan komando yang jahat, yang terkenal kejahatannya. Kami akan bertembung dengan mereka yang ada senjata yang hebat, mereka ada kekuatan berbagai-bagai. Ya Allah, kami hanya bergantung pada Engkau, ya Allah. Kami hanya bergantung pada kekuatan yang ada pada Engkau, ya Allah. Engkau lah yang maha kuat daripada segala-gala kekuatan. Maka ketika itulah berdoa, ya Allah,
cabutkanlah perasaan takut, gentar daripada dalam diri kami, masukkanlah perasaan yang berani pada diri kami, dan campakkanlah perasaan gentar takut tadi kepada musuh-musuh kami, kan? Kita kata komando-komando tadi. Ya Allah, peliharalah keluarga kami, andainya kami mati malam ni, andainya kami dah tak ada, ya Allah, jagalah anak-anak kami, jagalah keluarga kami dan sebagainya. Masa tu ketika doa, semua pakat menangis, semua pakat menangis, seolah-olah itulah sembahyang yang terakhir, seolah itulah saat-saat yang akan kita dihabiskan oleh komando-komando yang memang terkenal dengan kejahatan. Maka selepas solat tu habis, berdoa, maka kami pun bertugaslah di kawasan yang telah ditugaskan untuk duduk di atas kapal tu. Maka tunggu pukul 11, kita tak nampak sikit pun kapal mereka, tapi dalam radar kapten ada menunjukkan kapal-kapal tersebut. Sehinggalah pukul lebih kurang 5 lebih pada masa itu azan subuh, solat subuh berjamaah. Sedang solat subuh tu tiba-tiba datang, kita kata drone kapal datang ambil gambar, scan. Tak lama lepas tu datang terus tembak. Ini nak sebut bagaimana keadaan yang berlaku di atas tu. Bila dia tembak, seorang jatuh. Ini nak sebut bagaimana mereka tak ada bagi amaran, tak ada bagi apa, kejahatan mereka luar biasa. Dan akhirnya termasuklah 2 orang rakyat Malaysia ditembak. Antara yang pertama ditembak rakyat Malaysia. Kenapa ditembak? Kami duduk kat tepi, yang jaga bahagian tepi, kan. Sebenarnya saya ada gambar ni tapi tak nampak kot, kalau ada tayang. Ni kapal besar, kapal. Kami duduk di bahagian tepi, dan kemudian kita tengok bawah, kapal, kita kata bot laju, komando datang, lengkap dengan bersenjata, dengan anjing dia tinggi macam gini, kan. Dia mula tembak, kan. Antara orang yang pertama kena seorang kawan, Halim Ridwan daripada Shah Alam, NGO Muslim Care, kena tembak kat kepala dia. Dia kata aku kena. Kita pun tarik dia. Kat mana? Kat kepala. Tengok darah tak ada, kan. Kemudian saya pun cakap dengan tim, kita kebal, Allah bagi kita kebal, takbir, Allah Akbar, Allah. Lepas tu seorang lagi kena tembak kat belakang, kan. Jamaluddin Yayasan Amal kena tembak kat belakang. Aku kena juga, tak tembus, kita kebal. Rupa-rupanya bukan kebal, tapi beberapa butir yang pertama, kan, yang ditembak adalah peluru getah. Peluru getah tak masuklah, tak tembus, tapi sakitlah, kan. Lepas itu dia tembak satu-satu jatuh. Sebab pelurunya luar biasa. Kawan sebelah saya, Afianto nama dia, sebelah ni, sebelah kiri, kan, dia tembak tepat oleh sniper daripada helikopter, tembak tepat tangan itu, kan, tembus pelurunya, meletup, menyebabkan dia punya apa ni, tangan itu, tulang itu pecah lebih daripada 32 serpihan. Lebih 32 itu yang percaya doktor cabut keluar, lebih daripada 32 serpihan. Darahnya memancut, tangan dia macam nak tercabut, pegang kuat, sakitnya luar biasa. Pergi. Jadi seorang-seorang kena tembak. Yang bahagian atas saja kurang lebih 80 orang. Jadi sebut kat sini kita gambarkan bagaimana serangan tu bertubi-tubi ke arah kami pada masa itu. Dan tidak ada sedikit pun, alhamdulillah, di kalangan kami ini yang kita kata takut, yang panik dan sebagainya. Mungkin barakah daripada doa yang ada. Dipendekkan cerita, akhirnya kami ditangkap, dipendekkan cerita, dibawa masuk ke dalam penjara dan seterusnya. Dia dah sebut kat sini, sebenarnya mereka adalah makhluk yang paling jahat. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan cerita sikit lagi, cuma masa tak cukup. Saya nak sebut, mereka merancang macam-macam perancangan. Antara perancangan yang mereka buat ketika kita mengkaji, lebih daripada 30 tahun saya mengkaji tentang perancangan jahat Zionis dan pakatan jahat iblis, maka saya mendapati mereka telah melakukan berbagai perkara. Antaranya yang saya nak sebut pada petang ni, salah satu perkara yang mereka lakukan di Israel ataupun di kawasan yang mereka jajah, di Palestin yang dijajah oleh Israel, antaranya tak pernah berlaku di mana-mana negara seluruh dunia. Mereka memberikan dadah percuma
kepada remaja dan pemuda-pemuda di Palestin. Bagi percuma. Bermula dengan rokok, bermula dengan makanan, bermula dengan heroin, bermula dengan apa? Dia bagi percuma. Kenapa dibagi percuma? Kerana tujuan mereka sebenarnya nak merosakkan anak-anak muda yang ada di Palestin. Sekiranya ada pengedar dadah yang berjaya memberi makan ataupun menjadikan anak-anak tersebut ketagih ataupun menjadi luar kawalan, maka mereka akan diberi upah. Maksudnya dadah tersebut akan dibayar oleh Israel kepada pengedar-pengedar dadah. Ini yang berlaku di sana. Kenapa? Kerana mereka bimbang dengan orang-orang muda yang sepatutnya ada kekuatan dan ada kemampuan yang luar biasa yang boleh membebaskan negara Palestin daripada cengkaman dan penjajahan Israel tadi, dan menjadi orang yang kuat. Sebab itulah mereka memberi secara percuma. Saya pada masa mula-mula saya tak tahu, tetapi setelah saya melihat, mengkaji, berjumpa dengan sahabat-sahabat kita yang ada di Gaza dan juga ada di sekitar Palestin, mereka menyatakan anak-anak diberikan dadah secara percuma. Dan sebab itulah kita lihat kan, ada di kalangan mereka yang adalah seorang dua yang tercepu. Selain daripada itu, mereka juga membawa pelacur-pelacur masuk ke dalam Palestin. Pelacur dari Middle East, Timur Tengah, pelacur dari Eropah masuk seolah-olah macam pelancong masuk ke tempat-tempat Palestin, dan mereka mahu merosakkan anak-anak yang ada di sana, terutamanya pemuda-pemuda dan juga mereka yang nampak sebagai orang yang boleh berjuang dan mempertahankan negara Palestin. Jadi mereka menggunakan perkara-perkara tersebut. Jadi video-video pornografi, video-video lucah, buku-buku gambar-gambar lucah disebarkan di kalangan anak-anak di Palestin. Inilah antara perancangan mereka. Mereka bukan bunuh saja, tangkap saja. Mereka bukan rampas tanah, rampas rumah. Mereka bukan hanya merampas ladang-ladang, pokok tin, mereka binasakan. Mereka bukan hanya nak merampas Masjid Al-Aqsa dalam masa terdekat ini, tetapi mereka nak merosakkan orang-orang Islam tadi yang ada di Palestin, supaya mereka itu menjadi orang yang tak boleh buat apa-apa, hanya mengikut saja, menurut saja apa yang mereka nak. Di sini alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, sahabat sekalian yang dikasihi, anak-anak sekalian yang dikasihi, sungguh saya melihat dan bertemu dengan anak-anak Palestin. Majoriti mereka, malahan kita kata 99% tidak mengambil apa yang disebut tadi. Kalau di Gaza hari ini sebelum diserang, anak-anak yang merupakan hampir-hampir 50% daripada orang muda yang ada di sana sebahagian besar, kita kata 90% kurang lebih, menghafal Quran 30 juz. Anak-anak muda. Jadi di Gaza ada ibu bapa, ibu dan bapa tadi, seorang ibu purata anak dia 16 orang, 17 orang, seorang anak, seorang ibu. Sebab sekali lahir 2 orang kembar, sekali lahir 3 orang kembar. Sebab tu bila Allah izin Israel menembak Gaza, tembak hancur, mati ramai, kita kata orang-orang yang ada di sana. Maka bila masa yang sama, contohnya kalau meninggal katakan 1000 lebih akibat serangan sebelum ni, akibat serangan Israel, yang lahir 3000 lebih, maknanya berganda barakah. Jadi sekarang ni, kalau sebelum ni lah, sekarang ni dah ramai mati dah, 30,000 lebih yang dikatakan meninggal dunia, syahid. Jadi ibu-ibu yang ada di sana, satu ibu 15 orang, 16 orang, 17 orang anak secara purata. Dan menjadi satu budaya kepada mereka di sana, satu yang mengaibkan, satu yang memalukan sebuah rumah sekiranya tidak ada langsung anak-anak yang menghafal Quran 30 juz. Sebab itulah hari ini kita melihat, walaupun dibom, diserang, dihancurkan, rumahnya dibom, hospitalnya dibom, masjidnya dibom, sekolah dibom, begitu juga gereja dibom oleh Israel, diletupkan, walaupun mereka tidak ada dah rumah, tidak ada dah penempatan dan sebagainya. Tetapi anak-anak yang hidup bersama kekuatan iman, kebersihan hati,
bersama-sama dengan Al-Quran yang ada, mereka boleh bertahan. Bukan sahaja dengan serangan bom, letupan-letupan tadi, mereka juga diserang dengan kelaparan, dengan kehausan, dengan keadaan perubatan, perubatan yang amat susah, tak boleh masuk ubat-ubatan. Maka kita lihat sesungguhnya apa yang ada pada hati yang bersih, apa yang ada kepada jiwa yang mengenal Allah, yang mentauhidkan Allah, jiwa yang hidup bersama Al-Quran, maka tidak ada mana-mana musuh yang boleh mengalahkan. Sebab tu saya bersyukurlah pada hari ini. Saya tak tahu pula program yang ada di Puspen Tiang Batu ni membawakan penekanan-penekanan keagamaan, membina kekuatan hati, membina kekuatan jiwa, dan membina kekuatan amalan-amalan soleh. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan, apa yang berlaku di sana kita kena ambil mengambil apa kita kata peluang lah. Baik, saya sentuh sikit tentang apa yang berlaku di negara kita. Di negara kita ni peperangan sebenarnya sedang mau nak bermula. Baru-baru ni apabila diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, berlaku penangkapan seorang ejen Israel yang menggunakan pasport Perancis masuk ke negara kita. Allah izin penangkapan tersebut yang digambarkan oleh kawan-kawan kita dari PDRM menyatakan bahawa mereka itu ditangkap bukan kerana mereka terdedah ke sebagainya, tetapi mereka ditangkap kerana Allah izin senjata mereka itu ditemui oleh orang-orang tertentulah dalam hotel. Akhirnya polis dapat menangkap. Dan bila kita buat kajian dan sebagainya, maka kita mendapati rupa-rupanya telah ada arahan daripada Netanyahu yang digambarkan untuk mensasarkan Malaysia, Indonesia dan juga Nusantara sebagai sasaran mereka untuk diganggu gugat. Mereka telah membawa masuk ejen-ejen Mossad yang ada, sama ada dalam bentuk assassin, pembunuh, ataupun dalam bentuk usaha untuk nak memecah belahkan umat ataupun kita yang ada pada hari ini. Kerana ada di kalangan ejen-ejen Mossad tersebut dari kalangan orang Melayu, dari kalangan orang yang mengaku Islam. Di sinilah kita lihat bagaimana keadaan yang berlaku pada hari ini. Mereka telah masuk ke dalam tempat kita. Jadi sebab itu pada hari ini mari sama-sama kita merasakan bahawa terlalu penting untuk kita membina kekuatan diri kita, terutamanya kekuatan dari bentuk spiritual. Sebab tu anak-anak sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan lagi kesungguhan kita. Kerana setiap detik saat yang ada pada hari ini, setiap lebih kurang setengah jam, kita katalah setengah jam, puluhan anak-anak, kita kata rakyat yang ada di Palestin itu berada dalam keadaan kesusahan, sama ada dia cedera, ditembak dan sebagainya, ataupun mereka telah meninggal dunia. Jadi sebab itulah bila saya tanya dengan Syekh Abdul Nawaf At-Taqriri yang merupakan pengurusi kepada Rabitah Ulama Palestin. Ni saya nak tanya kepada tuan-tuan. Rabitah Ulama Palestin maknanya Ikatan Ulama di Palestin. Mereka menyatakan bahawa sesungguhnya kami di Palestin, kami di Timur Tengah telah melakukan maksima kekuatan yang ada mempertahankan negara, agama dan bangsa. Maka dia kata, kami di sini di Palestin menunggu kamu dari Nusantara, dari sebelah Asia Timur, terutamanya khususnya dari Malaysia, menunggu kamu untuk menyelesaikan perjuangan ini. Jadi sebenarnya dia kata, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa bagaimana keadaan di akhir zaman nanti, akan sampai waktu di mana umat Islam berduyun-duyun mengejar orang Yahudi. La taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan berlaku kiamat sehingga orang-orang Islam menyerang. Itu yuqatil maknanya berperang, membunuh
al-Yahud, orang-orang Yahudi. Sehingga kan Yahudi itu kan lari di belakang batu, lari di belakang pokok, maka batu akan cakap, pokok akan cakap, ya Abdullah, ya Muslim, ta'al, wahai hamba Allah, wahai orang Islam, mari sini. Di belakang aku ada Yahudi, bunuhlah dia. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan kita lihat keadaan itu sudah semakin hampir. Ya sebab itulah kekejaman yang dilakukan oleh pihak Israel, genosid yang dilakukan tadi, membawa kepada kehancuran mereka sendiri. Sebab itulah bagi tuan-tuan, puan-puan, peserta sidang, hadirin hadirat, marilah sama-sama kita nak merasakan bahawa Ramadan pada kali ini kita kena ambil peluang supaya Ramadan yang ada pada hari ini membina sedikit sebanyak kekuatan kita. Saya nak ajaklah terutamanya saudara-saudara sekalian, peserta terutamanya, marilah sama-sama kita ambil peluang sisa-sisa Ramadan yang ada pada hari ini, bangun malam dengan rendah diri, dengan penuh tadarruk, dengan penuh kefakiran, minta pada Allah supaya ya Allah bersihkanlah hati aku, ya Allah kuatkanlah iman aku, ya Allah berikan kepada aku kemampuan untuk menjadi seorang yang berjuang membantu agama, bangsa dan negara. Jadi kita minta pada Allah. Mungkin sebelum ni kita tak minta sungguh-sungguh. Kalau kita boleh menangis pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebut di sini bagaimana ketika kami duduk dalam penjara, duduk dalam penjara Israel, masa tu dah tak ada apa-apa dah. Maka pada masa tu kami menangis dalam penjara, minta pada Allah, ya Allah, aku sabar, aku reda, Kau berilah kekuatan kepada aku, Kau berilah kekuatan kepada kami pada masa itu. Maka Allah izin, tak lebih daripada 48 jam kami dibebaskan oleh orang Israel, dibebaskan atas tekanan seluruh dunia. Jadi insya-Allah mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita ambil peluang adik-adik sekalian, kita ambil peluang supaya kita bangun doa, minta ke Allah sepenuh hati kita, cakap bahasa kita, cakap dalam hati ni. Lidah cakap, hati cakap, dua-dua cakap. Dengan rendah diri minta pada Allah, ya Allah bersihkanlah hati aku, bersihkan akal aku, bersihkanlah fizikal aku, ya Allah masukkanlah aku dalam golongan orang yang berjuang, yang ada kemampuan membantu agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan ya Allah aku termasuk dalam golongan yang beruntung. Jadi kita jadikan malam-malam akhirnya mudah-mudahan mendapat Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita akan diberikan oleh Allah kekuatan-kekuatan tersebut, insya-Allah sebahagian daripada orang beruntung di dunia dan di akhirat. Itulah insya-Allah aku liqali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.